Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita ada satu berita yang agak besar juga, iaitu Volvo Malaysia bakal menawarkan XC40 Pure Electric P8 AWD sebagai satu versi kereta CKD, iaitu dipasang di Malaysia. Ini menjadikan kereta ini kereta BEV pertama yang dipasang di Malaysia. Model ini akan menjadi model kereta elektrik pertama yang akan dieksport daripada Malaysia ke seluruh Asia Tenggara. Model XC40 ni pertama diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2018, iaitu model petrol lah. Dia panggil T5 AWD All Wheel Drive, dan kemudiannya pada bulan Februari hari itu dia diperkenalkan sebagai T5 PHEV ataupun T5 Recharge Plug-in Hybrid. Dan hari ini akhirnya Volvo telah memperkenalkan model ketiga. Jadi model terbaru ni dipanggil XC40 Recharge Pure Electric dan ianya akan dibuka untuk tempahan pada 4 hari bulan April. Harga pun kita belum dapat tahu lagi daripada Volvo sebenarnya. Dengan pelepasan cukai import dan duty excise serta sekarang ni tak ada cukai jualan untuk kereta EV dan juga road tax percuma, kereta ni mungkin akan berharga sangat menarik lah. Kalau kita tengok sebagai kontras, model T5 AWD sekarang berharga RM230,000, dan manakala Recharge T5 pula berharga RM242,000. Dan kita kena bayangkan bahawa T5 Recharge yang PHEV tu dia punya cukai, pelepasan cukai dia tak sebegitu baik seperti mana yang akan dinikmati oleh kereta BEV. Jadi kereta ni akan berada dalam kelas yang sama seperti EQA, iaitu yang baru dilancarkan, EQA 250 AMG, yang itu harga dia RM278,000 lah. Agak tinggi sikit daripada XC40 Recharge. Dan saya rasa yang ini, XC40 Recharge Pure Electric ni mungkin lebih murah lagi daripada harga PHEV, iaitu pada RM242,000. Perbezaan dari segi reka bentuk untuk kereta ni lah macam biasa, dia punya grill depan tu dah bertutup, dan juga selain daripada itu kita dapati bateri diletakkan di bawah lantai dan juga mengambil sedikit ruang di bawah boot. Ini menjadikan boot tu kecil sikit. Saiz boot untuk XC40 biasa ialah 460 liter, yang baru ni hanya 413 liter lah. Jadi kekurangan sebanyak 47 liter digantikan dengan 31 liter front trunk ataupun boot di bahagian depan. Jadi mungkin ada kekurangan sikit, tapi saya rasa kelebihan dari segi kereta elektrik dan harga yang mungkin lebih menarik akan menjadikan ianya tetap juga kereta yang agak menarik. Ciri unik lain kita tengok pada C-pillar ada ditulis perkataan Recharge, dan pintu pengecas berada di sebelah kiri kereta. Skrin dalam ialah skrin sebesar 12.3 inci. Ini adalah satu skrin yang agak besar juga, dan ianya spesifik display yang direka bentuk khas untuk EV lah. So maklumat yang perlu ditawarkan untuk EV agak berbeza sedikit. Jadi skrin ini ditala dan direka bentuk semula untuk memaparkan maklumat yang sesuai untuk EV. Ia juga datang dengan Android Auto punya OS. Kemudian ini membolehkan kita mendapat Google Map, Google Assistant dan Google Play Store secara native dalam dia punya entertainment system. Jadi bateri pack ni memang selalunya agak berat lah untuk semana-mana kereta BEV. Jadi kereta ni berat dia ialah 2,150 kg. Itu antara lebih kurang dalam 300 lebih 400 kilo lebih berat daripada kereta biasa lah ataupun kereta yang berkuasa petrol tadi tu. Bateri kali ini bersaiz 78 kWh, dan daripada situ kita mendapat lebih kurang 418 km lah. Jadi julat jelajah dia mengikut kiraan WLTP. Untuk mengecharge pula, jika anda mempunyai wall box di rumah, Volvo XC40 Pure Electric ni boleh mengecharge bateri pada kadar 11 kW menggunakan onboard charger. Ya, dan kalau awak menggunakan DC punya fast charger pula, ia boleh menerima sekitar 150 kW maksimum. Dan ini kadar yang agak laju juga, dan boleh mengecharge daripada 0 sampai 80% dalam sekitar 33 minit. Untuk versi P8 AWD ni yang mempunyai dua motor elektrik, satu untuk setiap ganda lah, ganda depan satu, ganda belakang satu, dan jumlah kuasa yang dihasilkan lebih kurang 300 kW. Nampak macam sama macam Polestar 2 lebih kurang dia punya kuasa dia. Saya rasa dia orang berkongsi lah, dia punya power system ni memang berkongsi dengan Polestar. Jadi Polestar 2 lebih kurang dia juga dia punya power output. Torque pula 660 Nm, banyak ni. Ini membolehkan kereta ni memecut ke 100 km sejam dalam tempoh 4.9 saat, dan kelajuan maksimum 180 km sejam. Awak akan perasan bahawa kelajuan maksimum untuk kereta-kereta elektrik ni tidak terlalu tinggi, kerana motor elektrik dia kurang cekap pada kelajuan yang sangat tinggi. Bukan tak boleh pergi, cuma dia kurang cekap. Jadi mungkin akan menyebabkan kekurangan banyak lah dia punya julat jelajah dia.
Jadi apa pendapat anda tentang kereta ni? Adakah awak suka Volvo XC40 Recharge ni, ataupun anda lebih memihak kepada EQA 250 AMG, ataupun adakah model-model lain yang anda sedang tunggu, atau mungkin anda memilih BMW iX3? Apapun, ini adalah 3 pilihan SUV compact yang agak menarik, dan juga kalau kita boleh fikirkan juga MG ZS EV kalau dia datang masuk ke Malaysia, dan Nissan Ariya yang dikatakan akan masuk ke Malaysia. Semua model ini akan menjadikan pasaran SUV compact elektrik sangat menarik. Tak lama lagi kita akan dijemput untuk memandu uji kereta ini, dan kita akan akan hasilkan video penuh lah pandu uji XC40 Recharge Pure Electric tak lama lagi. Apapun, sampai situ aja video kita kali ini. Kalau awak suka, saya minta sikit tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan, dan kalau boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi. Saya tinggalkan anda dengan beberapa footage Volvo XC40 tadi. It's an exciting time for Volvo Car Gent. 2020 is the year of electrification. In March we already opened the brand new battery factory where we are building the batteries for the XC40. Today we are proud to announce that the first customer car of the first full electric Volvo has been produced. And this means that's the next step of electrification for Volvo, but it's a huge milestone for Volvo Car Gent. Actually, the future for Gent looks really bright. The customer demand of the XC40 Recharge is very strong and the order intake is rising. And I'm confident that Gent is a strong pillar in the exciting electrification journey of Volvo cars. Pioneering the industrialization of the first full electric car for Volvo is a great honor. This is a huge cross-functional challenge, and at first I want to thank all of the colleagues in the plant for launching the product today. But I also would like to thank R&D for the support, up to the project team and the supporting department, who work jointly with the plant as one team with dedication to master all of the challenges, and that we finally could launch successfully the XC40 Recharge. Great teamwork, and it proves again that even with the newest technology, people makes the difference.